Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limaktulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang ke-13 dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan. Hari ini merupakan hari pertama kita dalam sesi kita membincangkan kitab ini dalam bulan Ramadan. Sebelum ini kelas-kelas kita adalah sebelum bulan Ramadan. Hari ini kita nak sambung daripada mana kita berhenti. Dan sebelum saya kongsi tentang perbincangan-perbincangan baru pada hari ini, kita nak rumuskan sedikit. Kita masih lagi berada pada bab yang ketiga dalam kitab Q&A Fiqh Perubatan. Kita masih lagi membahaskan tentang hukum berubat. Jadi sebelum saya nak menerokai kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang perbincangan-perbincangan yang baru pada hari ini, kita nak ulang kaji sikit. Apakah perkara-perkara yang penting yang kita sentuh pada sesi sebelum ni, sebelum bulan Ramadan. Kalau ada yang masih ingat lagi, sebelum bulan Ramadan, perbahasan yang terakhir yang kita bincangkan adalah tentang rawatan-rawatan yang diharamkan dalam Islam. Kita pernah kongsi sebelum ini, hukum mencari rawatan, hukum dia boleh berubah. Dalam sebahagian keadaan, hukum dia adalah mubah, iaitu dibenarkan. Dalam sebahagian keadaan, hukum mencari rawatan, hukumnya sunat. Dalam sebahagian keadaan, hukumnya boleh sampai kepada tahap wajib. Dan dalam sebahagian keadaan pula, mencari rawatan boleh sampai kepada tahap haram. Itu yang kita kongsikan sebelum ini, sebelum bulan Ramadan. Kalau ada rawatan-rawatan yang menggunakan unsur-unsur kesyirikan, itu adalah di antara tanda-tanda rawatan-rawatan yang diharamkan dalam Islam. Antara perkara yang kita kongsikan pada sesi yang lalu adalah tentang jampi. Jampi ataupun yang dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ruqyah, terbagi kepada dua. Ada jampi yang dibenar dalam Islam dan ada jampi yang dilarang dalam Islam. Jampi-jampi yang dibenarkan dalam Islam itulah yang dipanggil sebagai ruqyah syar'iyah. Jampi yang selari dengan syariat Islam. Jampi-jampi yang tak selari dengan syariat Islam dipanggil sebagai ruqyah syirqiyah yang ada unsur-unsur kesyirikan. Jadi pada sesi yang lalu kita telah membincangkan tentang contoh-contoh jenis-jenis rawatan yang diharamkan dalam Islam. Pada hari ini insya-Allah taala kita nak kongsi dengan antum berkaitan dengan satu topik perbahasan yang baru. Perbahasan kita pada hari ini berlegar sekitar topik istihalah dan istihlak. Dalam bab yang ketiga ni, hukum berubat, sang pengarang kitab iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, dia memperuntukkan ataupun dia mengkhususkan satu perbahasan berkaitan dengan istihalah dan istihlak. Jadi pada hari ini saya nak mulakan perbahasan yang pertama tentang pengertian istihalah dan juga contoh-contoh istihalah yang pernah disebutkan oleh para ulama silam kita. Saya nak mulakan terlebih dahulu dengan istilah istihalah. Jadi hari ini ada dua istilah yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pertama adalah istihalah dan kedua adalah istihlak. Apa itu istihalah
Istihala daripada sudut bahasa Arab maksudnya adalah berubah. Itu daripada sudut bahasa. Adapun dalam kitab-kitab fiqh, bila para ulama kita menggunakan perkataan istihalah, yang mereka maksudkan adalah satu proses perubahan sesuatu yang najis kepada sesuatu yang suci, sama ada secara semula jadi ataupun melalui perantaraan. Kita nak simplifikan, apa itu istihalah? Istihalah ni perubahan. Perubahan daripada apa menjadi apa? Perubahan daripada sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang suci. Jadi bila sesuatu yang najis, satu bahan yang asalnya najis, bila dia melalui satu proses, dia berubah menjadi benda yang suci, maka proses tersebut dipanggil sebagai proses istihalah. Bila sesuatu yang bahan yang sifatnya haram, dia melalui satu proses, kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang halal, maka itu juga dinamakan sebagai proses istihalah. Ada sebahagian para ulama kita, mereka terjemahkan istilah istihalah ni dalam bahasa Melayu sebagai teori perubahan zat. Istihalah menurut sebahagian pemikir adalah teori perubahan zat. Jadi istihalah tu maksudnya perubahan daripada satu bahan yang najis menjadi satu bahan yang suci. Satu perubahan daripada satu bahan yang haram menjadi satu bahan yang halal, itulah yang dinamakan sebagai istihalah. Dan apabila kita melihat kepada tulisan para alim ulama kita yang terdahulu, kita akan lihat yang istihalah ni telah dibincangkan oleh para ulama fikih kita yang terdahulu. Dia bukan satu perbincangan yang baru. Dia adalah satu perbincangan yang lama, beratus-ratus tahun yang lalu. Para ulama kita telah membahaskan tentang istihalah. Apakah contoh-contoh yang dibawa oleh para ulama zaman silam kita yang ada kaitan dengan istihalah? Sebagai contoh, para ulama silam kita ada membahaskan tentang isu arak berubah menjadi cuka. Arak, sebagaimana kita tahu, arak itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengharamannya amat jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuka pula, sebagaimana kita maklum, cuka adalah sesuatu yang halal kan, untuk orang Islam memakannya. Jadi kalau arak berubah menjadi cuka, itulah proses tersebut dinamakan sebagai istihalah. Arak iaitu satu bahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia berubah menjadi cuka iaitu satu bahan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila arak berubah menjadi cuka, kata para alim ulama kita, yang dijadikan sebagai kayu ukur untuk menentukan benda ni halal ataupun haram adalah natijah dia, the end product, bukan the initial product. Jadi kalau produk terakhirnya, kalau the end product dia adalah sesuatu yang halal dimakan, diminum, maka jadilah dia halal. Kalau the end product, iaitu produk yang terakhir, adalah satu perkara yang suci, maka jadilah dia suci. Jadi ini dibincangkan oleh para ulama silam, ada kesepakatan di kalangan para ulama kita, bila arak berubah menjadi cuka secara sendiri, maka dia menjadi halal. Juga dibincangkan oleh para ulama kita, kalau sekiranya lemak najis yang dijadikan sebagai sabun, nak buat sabun tapi terpaksa gunakan lemak najis sebagai contoh. Tapi lemak najis tersebut melalui satu proses sampai dia berubah menjadi bahan suci yang lain. Maka itu juga dinamakan, proses tersebut dinamakan sebagai istihalah. Di kalangan ulama silam kita, mereka membincangkan, kalau sekiranya najis ataupun tahi yang menjadi abu kerana dibakar. Tahi najis manusia sebagai contoh dibakar sampai menjadi abu. Walaupun sebagaimana kita maklum, najis manusia ni najis lah. Tahi manusia ni najis. Tapi apabila dibakar menjadi abu,
Sebahagian di kalangan ulama silam kita berpandangan yang dia telah melalui satu proses istihalah sampai dia tidak lagi dihukumkan sebagai najis. Jadi apa itu istihalah? Sebagaimana kita katakan tadi, istihalah adalah satu proses yang berlaku apabila sesuatu bahan yang haram berubah menjadi sesuatu yang halal. Apabila sesuatu yang haram dimakan, yang najis bertukar menjadi sesuatu yang suci dan halal, itulah istihalah. Istilah yang kedua yang dibahaskan oleh sang pengarang kitab ini, iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, adalah tentang istilah istihlak. Jadi apakah itu istihlak dan apakah contoh-contoh istihlak sebagaimana yang disebutkan oleh sang pengarang kitab ini? Istihlak ni dia punya explanation panjang sikit. Kan? Kita bacakan terlebih dahulu apa yang tertulis dekat dalam kitab. Kata sang pengarang, istihlak ni adalah percampuran yang berlaku antara bahan yang suci dalam kuantiti yang banyak dengan bahan najis yang sedikit tanpa disengajakan oleh pelakunya. Kemudian bahan najis yang sedikit itu terurai dan hancur sepenuhnya di dalam bahan yang suci tanpa wujud lagi zat dan hilang sifat asalnya. Jadi satu penjelasan yang sedikit panjang, kita nak cuba mudahkan, kita nak cuba simplifikan apa maksud istihlak. Istihlak ni senang kata adalah percampuran. Percampuran antara apa dengan apa? Percampuran antara bahan yang suci dengan bahan yang najis. Istihlak, percampuran antara bahan yang suci dengan bahan yang najis. Dan bahan suci tersebut, dalam proses istihlak ni, bahan suci tersebut adalah bahan satu kuantiti yang banyak. Dan dalam proses istihlak, bahan najis pula yang dicampurkan adalah bahan najis yang kuantitinya adalah sedikit. Jadi kita ada satu percampuran antara dua bahan, bahan yang suci dan bahan yang najis. Bahan suci ni kadar dia banyak. Bahan suci ni kuantiti dia banyak. Sedangkan bahan yang najis ni kadar dia sedikit, kuantiti dia sedikit. Apabila bahan yang najis yang sedikit ini bercampur dengan bahan suci yang banyak kuantitinya, yang banyak kadarnya, maka bila berlaku percampuran ini, bahan najis tersebut hilang sifat-sifatnya. Hilang sifat-sifat najisnya. Daripada sudut rasanya hilang, daripada sudut warnanya hilang, daripada sudut baunya hilang. Dikalahkan dengan kuantiti bahan suci yang begitu banyak. Jadi bila bahan suci yang kuantitinya banyak bercampur dengan bahan najis yang kuantitinya sedikit, maka the end product, produk yang terakhir dihukumkan sebagai suci. Kenapa suci? Kerana bahan yang najis tersebut hilang sifat-sifat dia. Hilang sifat rasanya, hilang sifat baunya, hilang sifat warnanya. Maka dia dihukumkan sebagai suci. Itulah istihlak. Dan sebagian di kalangan para penulis, para pemikir, mereka mengatakan teori istihlak ni dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai teori hancur zat. Kalau tadi teori istihalah adalah teori perubahan zat. Istihlak pula diterjemahkan oleh sebahagian pemikir sebagai teori hancur zat. Bahan najis yang sedikit hilang sifat-sifatnya apabila bercampur dengan bahan suci yang kuantitinya adalah terlampau banyak. Sama seperti istihalah, istihlak juga bukan satu perbincangan yang baru. Istihlak telah dibincangkan oleh para ulama silam kita beratus-ratus tahun yang lalu. Satu contoh yang kita nak bawa pada hari ini, yang sebagaimana disebutkan oleh ulama silam kita, bahan najis yang terjatuh ke dalam garam yang banyak sehingga ia bertukar menjadi garam. Afwan, binatang najis.
yang terjatuh ke dalam garam yang banyak sehingga dia bertukar menjadi garam. Kan ini disebutkan oleh ulama-ulama silam kita. Kalau sekiranya ada binatang yang telah mati, bangkai, kan, najis, kemudian dia terjatuh ke dalam garam, yang mana kuantiti garam tu banyak, sampai dia bertukar menjadi garam, maka dihukumkan sebagai suci, walaupun pada asalnya adalah najis. Jadi itu salah satu contoh yang pernah diberikan oleh sebahagian di kalangan para ulama silam kita. Okay. Jadi setakat ini kita dah bahaskan tentang dua istilah. Pertama adalah istihalah, yang kedua adalah istihlak. Istihalah adalah teori perubahan zat, manakala istihlak adalah teori hancur zat. Istihalah, benda yang najis bertukar menjadi suci. Benda yang haram bertukar menjadi halal. Istihlak pula adalah percampuran antara bahan yang najis dengan bahan yang suci sampai hilang sifat-sifat najisnya, maka dihukumkan sebagai suci. Perbahasan ketiga yang kita nak sentuh pada hari ini adalah tentang kaedah istihalah. Sebagaimana yang dibincangkan oleh para ulama kita. Apakah kaedah-kaedah istihalah yang dibincangkan oleh para ulama kita? Yang pertama sekali adalah bila berlaku perubahan secara semula jadi. Okay. Tanpa ada human intervention. Itu yang barangkali berlaku kalau arak bertukar menjadi cuka secara sendiri, tanpa ada campur tangan daripada manusia, maka itu juga termasuk dalam proses istihalah. Ataupun samak, kulit binatang yang telah meninggal dunia, kemudian dibersihkan, kemudian dicuci, dibersihkan, lalu menjadilah ia suci. Itu juga termasuk dalam istihalah. Ataupun pembakaran, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dahi manusia yang dibakar lalu menjadi abu, dan sebagian ulama menghukumkannya sebagai suci. Jadi kaedah istihalah ni lebih daripada satu. Kadang-kadang dia berlaku secara semula jadi, kadang-kadang dia berlaku melalui proses samak, dan kadang-kadang dia berlaku melalui proses pembakaran, dan sebagian ulama menambah lagi kaedah-kaedah yang lain. Perbahasan yang keempat kita adalah tentang jenis-jenis istihalah sebagaimana yang dibincangkan oleh para alim ulama kita. Tadi kita katakan kepada antum, istihalah adalah satu proses perubahan daripada satu bahan menjadi bahan yang lain. Jadi menurut sang pengarang, istihalah ni ada dua jenis. Apakah dua jenis tersebut? Apakah dua kategori tersebut? Yang pertama dipanggil sebagai istihalah sahihah. Yang kedua dipanggil sebagai istihalah fasidah. Istihalah tadi kita dah bahaskan makna dia, perubahan daripada satu bahan menjadi bahan yang lain. Sahihah. Sahihah ni kita lihat daripada sudut bahasa, sahihah ada kaitan dengan makna sahih, yang betul. Daripada sudut bahasa pula, perkataan fasidah ada kaitan dengan makna rosak. Jadi istihalah ni daripada satu sudut boleh dibahagikan kepada dua kategori, dua jenis. Istihalah sahihah dan istihalah fasidah. Istihalah sahihah diterjemahkan oleh sang pengarang sebagai perubahan yang diterima. Manakala istihalah fasidah diterjemahkan oleh sang pengarang kitab ini sebagai perubahan yang rosak. Apakah yang dimaksudkan dengan istihalah sahihah ataupun perubahan yang diterima? Adalah apabila bahan akhirnya yang terbentuk tu adalah benda yang halal. Jadi istihalah sahihah, istilah istihalah yang diterima dalam Islam adalah bila kita ada satu bahan yang najis, bila kita ada satu bahan yang haram, kemudian dia melalui satu proses, dia berubah menjadi bahan yang halal, dia berubah menjadi bahan yang suci. Kalau end product dia adalah bahan yang suci, kalau end product dia adalah bahan yang halal, maka itulah istihalah sahihah. Satu perubahan yang diterima.
yang diterima dalam ajaran Islam dan dihukumkan sebagai suci, dihukumkan sebagai halal. Istihalah fasidah pula adalah perubahan yang rosak, iaitu berlaku perubahan, ada proses perubahan, tetapi bahan akhirnya adalah bahan yang haram. Jadi kalau ada satu proses perubahan, proses istihalah, yang mana natijah dia, the end product, bahan akhirnya adalah bahan yang najis ataupun bahan yang haram, maka itu adalah satu perubahan yang rosak, dipanggil sebagai istihalah fasidah, yang tak diterima, yang tidak dihukumkan sebagai suci. Jadi kalau kita lihat kepada kategori ni yang disebutkan oleh sang pengarang, kayu ukur sama ada di istihalah sahihah, kayu ukur sama ada di satu istihalah fasidah yang rosak adalah melihat kepada bahan akhirnya, the end product, natijahnya. Jadi kalau bahan akhirnya, kalau end produknya suci, maka jadilah dia suci. Kalau end produknya adalah bahan yang halal, maka jadilah dia halal. Tetapi kalau sekiranya bahan akhirnya adalah haram, kalau sekiranya bahan akhirnya adalah najis, maka jadilah dia najis, jadilah dia haram. Jadi istihalah ni dia berkait rapatlah dengan end product dia, bahan akhirnya. Jadi itu merupakan dua jenis istihalah sebagaimana yang dibahaskan oleh para alim ulama pada zaman ini. Perbahasan kita yang kelima pada hari ini, kita nak bahaskan tentang hukum istihalah. Adakah hukum istihalah ni sesuatu isu yang disepakati oleh para ulama ataupun dia adalah satu isu yang diperselisihkan oleh para ulama? Jadi kata sang pengarang kitab ini, dalam sebahagian keadaan, ulama kita daripada pelbagai mazhab bersepakat menerima hukum istihalah. Dan dalam sebahagian keadaan yang lain, ulama kita mempunyai pendirian yang berbeza-beza. Kita mulakan terlebih dahulu dengan titik kesepakatan. Para ulama bersepakat, arak yang berubah menjadi cuka secara semula jadi adalah suci. Tadi kita berikan satu contoh, istihalah, bila berlaku proses perubahan daripada arak menjadi cuka. Arak, bahan yang haram, bertukar menjadi cuka. Cuka pula adalah bahan yang halal, bahan yang suci. Ulama kita, ulama silam kita dan ulama semasa kita berpandangan kalau sekiranya arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, dengan secara semula jadi, tanpa campur tangan daripada manusia, maka ianya dihukumkan sebagai suci. Dan ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para ulama kita. Yang menjadi titik perbezaan di kalangan para alim ulama silam dan ulama semasa adalah dalam isu-isu yang lain. Jadi selain daripada hal tersebut, para ulama berbeza pendapat. Yang kita maksudkan dengan hal tersebut adalah yang tadi tu, perubahan daripada arak menjadi cuka. Secara sendiri, ulama sepakat untuk menerima istihalah. Yang ulama kita beza pandangan adalah dalam isu-isu yang lain. Itu yang tadi saya kongsi dengan antum tentang tahi manusia sebagai contoh, kalau dibakar menjadi abu, adakah dihukumkan sebagai suci ataupun masih najis? Kalau kita lihat kepada perbahasan ulama dulu, kita akan lihat isu ini tidak disepakati oleh para ulama. Ada sebahagian ulama berpandangan dia menjadi suci, dan ada juga sebahagian di kalangan ulama yang berpandangan ianya masih dianggap sebagai najis. Jadi dekat sini kita lihat ada perselisihan di kalangan para ulama dalam isu selain daripada arak berubah menjadi cuka, ada perselisihan di kalangan para alim ulama kita. Jadi apakah pandangan para alim ulama kita dalam isu selain daripada arak berubah menjadi cuka? Jadi kalau kita ada satu isu, bahan yang haram berubah menjadi bahan yang halal, bahan yang najis bertukar menjadi bahan yang suci.
Adakah dia dianggap sebagai suci? Ini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Pendapat pertama di kalangan para ulama berpandangan istihalah menyucikan najis. Dalam erti kata yang lain, kalau memang betul berlaku proses istihalah, kalau memang betul berlaku satu perubahan daripada bahan yang najis menjadi bahan yang suci, maka bahan tersebut dihukumkan sebagai suci berdasarkan the end product, iaitu bahan yang terakhir. Itu satu pandangan di kalangan ulama. Pendapat yang kedua pula di kalangan ulama, ada di kalangan ulama yang berpandangan istihalah tidak menyucikan najis. Jadi walaupun bahan yang najis bertukar menjadi bahan yang suci, masih tetap dianggap sebagai najis. Memang ada pandangan sedemikian rupa. Memang ada pandangan sedemikian rupa di kalangan para ulama Islam. Kita berikan contoh kata-kata para alim ulama kita. Kita mulakan dengan contoh pendapat pertama yang mengatakan kalau berlaku proses istihalah, kalau memang betul-betul berlaku perubahan daripada bahan yang haram menjadi bahan yang suci, maka dihukumkan sebagai suci. Sebagai contoh, sebagian di kalangan ulama Malikiyah daripada mazhab Maliki pernah berkata, apa yang berubah kepada sesuatu yang baik ataupun bagus, maka hukumnya harus. Dan apa yang berubah menjadi perkara yang mudarat, maka hukumnya najis. Jadi kita lihat ini merupakan sebahagian pendapat daripada para ulama Malikiyah yang menyokong proses istihalah ni diterima dan kita hukumkan berdasarkan bahan yang paling akhir tu. Kalau bahan yang paling akhir adalah suci, maka dianggap sebagai suci. Kita beri juga contoh pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan istihalah ni dia tidak menyucikan najis. Walaupun dah berubah, maka dia tidak menyucikan najis. Sebagai contoh, dalam salah sebuah kitab yang muktabar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Muhadzab karangan Imam Asy-Syirazi rahimahullahu taala, dia berkata, tidak akan suci sesuatu najis dengan istihalah kecuali dua. Iaitu yang pertama kulit bangkai apabila disamak, dan yang kedua adalah arak. Jikalau terbakar najis sehingga menjadi abu, ia masih tidak suci kerana najis itu adalah jenis najis aini. Jadi kita lihat bagaimana sang pengarang kitab Al-Muhadzab tidak semua jenis istihalah diterima oleh sebahagian ulama kita. Kalau berdasarkan perkataan dalam Al-Muhadzab ni, kita lihat hanya dalam dua keadaan sahaja yang diterima istihalah. Yang pertama tadi, kulit bangkai apabila disamak. Kulit bangkai binatang yang mati, kemudian dicuci, dibersihkan, maka dia dianggap sebagai suci. Yang kedua adalah arak. Arak kalau berubah menjadi cuka, maka diterima sebagai suci. Tapi dalam kitab ini disebutkan kalau najis dibakar menjadi abu, tetap dianggap sebagai najis. Jadi ini merupakan satu pandangan. Jadi kita lihat ini pula adalah contoh pendapat yang kedua di kalangan para ulama silam kita. Perbahasan kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang contoh aplikasi istihalah semasa. Tadi saya kongsi dengan antum yang isu istihalah ni ada titik kesepakatan dan ada juga titik perbezaan di kalangan para alim ulama kita. Kita nak lihat apakah contoh-contoh aplikasi semasa bagi istihalah ni. Pada tahun 1965, kita akan lihat para ulama kita pernah membahaskan tentang contemporary applications berkaitan dengan istihalah ni. Ini merupakan di antara resolusi ataupun keputusan mereka. Mereka mengatakan sabun yang dibuat daripada lemak khinzir ataupun bangkai binatang adalah suci dan harus digunakan kalau melalui proses istihalah atau istihlak. Jadi sabun kalau dimasukkan dengan lemak khinzir ataupun bangkai binatang, kemudian lemak khinzir tersebut, kemudian bangkai binatang tersebut melalui proses istihalah sampai dia berubah menjadi bahan yang lain, maka dihukumkan sebagai suci oleh sebahagian di kalangan ulama semasa kita. Contoh yang kedua, insulin yang diambil daripada khinzir adalah harus digunakan bagi mengubati penyakit kencing manis.
Sama juga insulin kan yang diambil daripada sumber khinzir, kalau melalui proses istihala ataupun istihlak, maka itu juga boleh digunakan oleh para pesakit kencing manis. Itu merupakan di antara dua contoh istihala yang pernah dibahaskan pada tahun 1995 di Kuwait. Sebagai kesimpulan, sebelum saya undurkan diri pada hari ini kita membincangkan tentang istihala dan istihlak. Lebih tepat lagi, kita bahaskan 6 perkara. Pertama, tentang pengertian istihala dan contohnya. Kedua, tentang pengertian istihlak dan contohnya. Ketiga adalah tentang kaedah istihala. Keempat adalah tentang jenis istihala. Kelima adalah tentang hukum istihala. Dan yang keenam adalah contoh aplikasi istihala semasa. Jadi dapat saya simpulkan, hari ini kita bincangkan tentang istihala dan istihlak. Jadi istihala tu, kan, saya salah tulis bukan istilah. Istihala adalah satu proses perubahan daripada satu bahan yang najis menjadi bahan yang suci. Itu istihala. Manakala istihlak adalah satu percampuran antara bahan yang suci yang banyak dengan bahan najis yang sedikit sampai hilang sifat-sifat najis kerana bercampur dengan bahan suci yang kuantitinya adalah banyak. Jadi itu merupakan di antara perkara-perkara penting yang ingin saya kongsikan pada sesi kita pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.